Assalamualaikum. Siapa dah masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan lain tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah sebentar lagi kita mula. Kita hari ini bahaskan surah Yasin ayat yang ke-47 tuan-tuan. Silakan jumpa masuk. Siapa yang ada janji dengan sahabat-sahabat ke dalam grup WhatsApp untuk ajak dia orang join kelas kita, boleh teks mereka lah sementara kita ada masa dulu, insyaAllah. Silakan jumpa masuk. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan jumpa masuk. Siapa yang dah masuk tolong share di FB tuan-tuan masing-masing. Mudah-mudahan sahabat-sahabat lain tuan-tuan tu dapat bermanfaat daripada program kita, insya-Allah. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Siapa yang dah join masuk boleh share di FB masing-masing . Siapa yang belum follow tuan-tuan tolonglah follow ya. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan share tu nanti ramai yang dapat manfaat daripada program kita ya. Silakan. Insya-Allah kita mula sebentar lagi. Silakan. Tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, nanti kita akan share skrin yang sama. Apa yang saya tengok apa yang saya tengok itulah juga yang tuan-tuan akan tengok. So mudah untuk tuan-tuan yang tak ada kamus ataupun Quran di tangan pun tak apa, no problem, insya-Allah. Siapa yang belum download kita punya kamus Al-Furqan, bolehlah berbuat demikian tuan-tuan pergi ke ustaznasar.com. Tuan-tuan boleh download kamus Al-Furqan kita 30 juzuk Al-Quran, insya-Allah percuma je. Dan tuan-tuan pun boleh download kita punya diagram, ada 6 diagram yang kita gunakan dalam pengajian kita. Kalau tuan-tuan ada tu mudah. Yang itu tuan-tuan boleh print lah, tapi Quran tuan-tuan tak boleh print Ya ada hak cipta lah, apalah macam-macam Silakan. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita mulakan majlis dengan sama-sama membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita hari ini akan bahaskan ayat yang ke-47 daripada surah Yasin.
ayat yang ke-47 dari surah Yasin. So kita baca, pastikan dia punya format mudah aja. Saya akan baca ayat tu dulu, kemudian pastikan tuan-tuan faham makna ayat tu secara terjemahan. Kemudian kita tengok apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan dalam ayat ni, ataupun lebih tepat kita sebut tafsiran lah, tafsiran daripada ayat ni. Dan di hujung nanti baru kita ambil hal yang berkaitan dengan teknikal ni. Ayat ni mungkin panjang, jadi mungkin tak semua yang kita dapat bahaskan secara detail, tapi sekurang-kurangnya kita tahulah itu isim ataupun fi'il ataupun haraf. Tapi ada ada sesuatu yang kita bahaskan secara detail. So dengan masa kita yang terhad, kalau nak semua kalimat tu kita detailkan, itu agak kesukaran jugalah, tapi sekurang-kurangnya level pertama tu kita selesai untuk semua kalimat-kalimat yang lain. Okey tuan-tuan, kita tengok ayat kita, saya baca, tuan-tuan puan-puan simak insya-Allah. Baik, ni ayat dia. Wa idza qila lahum, okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتم إلا في ضلال مبين. Okay, ayat ni agak panjang tuan-tuan Okey, tapi tak adalah susah sangat nak fahamkan makna dia. Baik, pastikan tuan-tuan faham tahu makna ayat ni dulu nanti saya nak potong-potong rangkap ni supaya tuan-tuan lebih mudah lah Bentar kita potongkan rangkap dia supaya tuan-tuan lebih mudah untuk faham. Okey. Ni senang sikit Okey, tuan-tuan tengok rangkap yang pertama Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Apabila dikatakan kepada mereka, dalam konteks saya ini refer kepada orang kafir Quraisy lah tapi tuan-tuan tak bolehlah nak anggap ayat ni refer kepada orang kafir Quraisy tu semata-mata, sebab kafir Quraisy tu semua dah mati dah tuan-tuan yang ada siapa? Yang ada kita ini. So tuan-tuan kena letak diri tuan-tuan dalam ayat ni. Jadi kalau anda kata dalam ayat ni dikatakan kepada orang-orang kafir itu berinfaklah apa yang telah direzekikan kepada kamu oleh Allah. Jadi kita kena anggap kita ni sekarang ni yang sedang diberi peringatan tu maksudnya. Okey, lagi sekali tuan-tuan Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu anfiqu mimma razaqakumullah. Infaklah oleh kamu, bersedekahlah oleh kamu dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Ni Allah Taala sebut bila dikatakan kepada orang kafir Quraisy tu, wahai kafir Quraisy, wahai orang Quraisy, berinfaklah oleh kamu dengan apa yang telah Allah beri rezeki kepada kamu itu. Kemudian qala allazina kafaru lil ladzina amanu. Apa mereka jawab kepada orang-orang beriman telah berkata orang-orang yang kafir itu, qala allazina kafaru, telah berkata orang-orang kafir itu lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman yang menyuruh ataupun yang menyuruh mereka tu untuk berinfak. Apa jawab mereka kepada orang yang beriman itu? Anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Maksudnya ialah, adakah kami akan memberi makan kepada seseorang yang kalau Allah mahu Allah beri dia makan. Maksud itu adakah kami nak bagi makan kepada seseorang yang kalau Allah mahu Allah bagi mereka makan. Maksudnya adakah kami nak beri makan kepada orang-orang yang Allah tak mau beri makan kepada mereka? Lebih kurang macam tu maksudnya. Ataupun diterbalik dalam konteks ini terbaliklah. Adakah kami nak bagi makan kepada seseorang yang kalau Allah nak Allah bagi dia makan. Jadi Allah punya kerjalah bagi dia makan, bukan kita. Adakah kami nak bagi makan pada mereka? Itu kerja Tuhan. Tuhan yang nak bagi makan kepada mereka. Kalau Allah nak bagi makan pada mereka, Allah bagilah mereka makan. Kenapa kami pula yang nak kena infak pada mereka? Itu maksud dia. Ini alasan mereka kepada orang beriman tersebut. In antum illa fi dhalalin mubin. Kata orang kafir itu kepada orang beriman, wahai orang Islam in antum illa fi dhalalin mubin. Kamu infak kepada orang yang tak cukup makan tu, kamu ni sebenarnya betul-betul lah berada dalam kesesatan. Dia kata orang beriman tu yang bersesat. Sebab apa? Sebab orang beriman tu menginfakkan harta mereka. Lagi sekali tuan-tuan
Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, berinfaklah oleh kamu dengan apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu. Kemudian mereka menjawab kepada orang-orang beriman tersebut, adakah kami nak bagi makan kepada seseorang yang kerja Tuhan yang bagi dia makan? Kamu ni orang Islam sebenarnya adalah orang-orang yang sesat. Faham tak? Wa idza qila lahum anfiqu, ni orang kafir ni punya perangai tuan-tuan ni. Kejap lagi kita bahaskan tentang apa tafsiran ataupun apa message yang Allah Taala nak sampaikan Ini saya nak tuan-tuan faham ayat ni dulu tau. Mudah kan? Apabila dikatakan kepada orang kafir Quraisy, tuan-tuan jangan dalam kepala tuan-tuan ni, tuan-tuan nampak Allah ni cerita pasal orang kafir Quraisy tu semata-mata tak Ni Allah Taala dalam bentuk yang luas kepada kita ni. Sebenarnya peringatan ni pada kita Okey, tak apa. Itu kejap lagi kita bahaskan. Yang ni tuan-tuan fokus dulu dalam ayat ni bagi faham Konon-konon yang ni sedang diberi perintah kepada orang kafir Quraisy. Bayangkan masa ayat ni turun dulu Okey. Apabila dikatakan kepada orang kafir Quraisy tu, wahai Quraisy, infaklah apa yang Tuhan, apa yang Allah telah berikan kepada kamu. Orang kafir Quraisy ni percaya dengan Tuhan, tuan-tuan. Kalau tanya Kaabah tu rumah siapa, dia kata rumah Allah. Dia percaya dengan Allah. Dia percaya dengan Allah dan dia percaya Allah yang bagi rezeki. Tapi bila kita suruh diinfak, rezeki yang Allah Taala berikan kepada mereka, mereka datang dengan pelbagai alasan. Tu maksud dia. Apabila dikatakan kepada orang kafir Quraisy itu, infaklah kamu dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kamu. Kamu percaya dengan Tuhan kan? Infaklah. Kemudian dijawab tuan-tuan, jawab ni asal boleh jawab tuan-tuan ni. Asalkan boleh jawab walaupun tak masuk akal pun tak apalah, jawablah juga asalkan dapat mengelak daripada mentaati ataupun menjalankan perintah Allah. Dia orang tak suka. Dia orang ni sebenarnya tuan-tuan, dia percaya dengan Allah tapi dia tak suka dengan perintah Allah sebab bila dia jalankan perintah Allah melalui apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak dapat jalankan sesuatu ikut sesuka hati mereka tak boleh nak nyanyi kat orang, itu maksud dia Jadi tak payah nak tolong orang suruh orang bekerja tapi bayar upah yang sedikit sampai tak setimpal lah. Jadi benda-benda macam tu kalau dia masuk Islam dia tak boleh nak praktik dah. Jadi dia kata biarlah orang miskin tu je yang join Islam. Kita orang ni tak payah sebab apa? Kalau join Islam nanti banyak benda yang dia tak libat. So bila dikatakan kepada mereka infaklah apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Kemudian mereka menjawab qala allazina kafaru lil ladzina amanu. Berkatalah orang kafir itu, menjawablah orang kafir itu, kafir Quraisy itu kepada orang Islam iaitu kepada Rasulullah dengan para sahabat, adakah anut'imu ma la yasha'ullahu at'amahu? Maksud dia, adakah kami nak bagi makan kepada seseorang yang kalau Allah nak, Allah bagilah dia makan. Maksudnya, apa kelak kerja kami nak bagi orang miskin tu makan? Itu kan kerja Tuhan. Jadi Allah kalau nak bagi dia makan, bagi dia makan. Macam Allah bagi kami makan. Dia kira macam tu tau. Jadi Allah bagi kami makan kan. Jadi kami makan. Kami tak minta pun dengan sesiapa. Jadi orang miskin tu, Allah nak bagi dia makan, Allah bagi dia makan. Kenapa pula kami pula yang nak bagi dia makan? Tu maksudnya. Alasan tu tuan-tuan, alasan dia tu yang agak kelakar lah. Kemudian siap lagi kata kamu ni orang Islam, kamu ni berada fi dhalalin mubin. Dia kata apa? Kamu ni berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam banyak tafsir, boleh kata semua tafsir yang saya buka, yang inilah perkataan orang kafir kepada orang Islam. Kadang-kadang mungkin ada tuan-tuan yang baca, tuan-tuan rasa ini adalah Allah Taala mencela orang kafir tersebut kan. Tidak lain kamu ni orang kafir berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi mungkin ada tuan-tuan yang rasa begitu, tapi kebanyakan buku tafsir ataupun boleh kata semua yang saya baca, yang ini bukan kata-kata malaikat ataupun kata-kata Allah Ta'ala mencela orang kafir tu. Jadi kebanyakan daripada penafsiran menyebut ini adalah celaan orang kafir itu kepada orang Islam pada waktu tersebut. Kamu ni orang Islam, dia kata, kamu dia berada dalam kesesatan yang nyata. Ada duit pergi membazir bagi orang, tu maksud dia. Faham kan? Faham kan? Bila dikata kepada mereka infaklah, dia pun kata, kalau buat apa kami nak bagi infak? Allah lah punya kerja bagi infak. Allah nak bagi dia makan, Allah bagilah dia makan. Kamu ni orang Islam berada dalam kesesatan yang nyata lah. Duk infak buat apa? Itu perkataan saya lah. Kita guna bahasa yang mudah difahami oleh orang kampung lah, senang kita. Sebenarnya tuan-tuan, apa mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita ni tuan-tuan? Apa dia sebenarnya yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita? Sebenarnya tuan-tuan, dalam konteks saya ini, Allah ni menjelaskan tentang sikap sebenar orang yang kufur nikmat Allah ni. Dalam konteks saya itu ialah orang kafir Quraisy lah, tapi secara umumnya kepada kita ataupun kepada manusia-manusia yang kufur dengan perintah Allah. Yang kufur dengan perintah Allah. Kita kena letakkan diri kita dalam situasi ayat ni. Barulah kita boleh menghayati ayat ni. Dan kalau andai kata ayat tu berkaitan dengan
stimulate kita untuk berinfak, jadi kita akan dapat rasa. Jadi kalau sebelum ni kita rasa kedekut ke, rasa sayang duit, jadi bila kita baca ayat ni kita akan jadi lebih pemurah. Jadi maknanya kita kena letakkan diri kita dekat dalam ayat ni. Jangan kita anggap ayat ni semata-mata untuk orang musyrik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja. Bukan dia orang pun dah mati macam saya sebut tadi kan. Sekarang ni ayat ni ialah untuk kita. Okey. Lepas tu sekarang ni macam mana kita nak kenal orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah, orang musyrik ni ataupun orang kufur dengan nikmat Allah ni tuan-tuan. Jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah ni, kita tengok dia punya sifat kedermawanan dia. Kita tengok macam mana cara dia berinfak. Jadi itu salah satu daripada kita tahu ciri-ciri orang ni orang kufur nikmat Allah ke ataupun orang yang mensyukuri nikmat Allah. Cara dia macam ni, cara tengok macam mana sifat pemurah dia tu. Pemurah ke, kedekut ke. Jadi sifat macam mana sifat kedermawanan mereka tu. Itu salah satu cara untuk tahu orang ni ialah orang yang bersyukur dengan nikmat Allah ataupun orang ni orang yang kufur dengan nikmat Allah. Okey, kita tak payah tengok orang tuan-tuan, kita tengok diri kita. Itu yang paling baik sekali. Kita tengok orang, nak hukum orang, kadang kita tak tahu orang tu infak di belakang kita kan. Tapi tengok diri kita ni termasuk dalam kelompok orang yang kufur nikmat Allah ke orang yang syukuri nikmat Allah. Tengok sifat kedermawanan kita. Tu maksud dia. Kalau kita rajin berinfak, kita macam ni. Kalau kita kedekut, kita sayang duit kita termasuk dalam golongan yang macam ni. Maknanya masukkan diri kita dekat dalam konteks ayat ni tuan-tuan. So tuan, Allah Taala mengisyaratkan dekat dalam ayat ni bahawa orang yang kufur nikmat ni, tengok kita masuk tak dalam ni tau. Orang yang kufur dengan nikmat ni, dia akan cari alasan tuan-tuan. Kadang-kadang alasan tu yang sangat dangkal. Asalkan dapat mengelak dari berinfak tuan-tuan. Apa alasan-alasan orang yang kedekut ni tuan-tuan? Gaji aku kecil kan, ataupun tanggungan aku banyak, anak aku ramai, isteri aku ramai contohnya kan. Ataupun aku terpaksa kena spare duit untuk perubatan tiap-tiap bulan. Itu semua alasan-alasan tuan-tuan. Sedangkan Allah Taala ni suruh kita suruh berinfak. Fisara ataupun fidara. Maknanya dalam keadaan susah ataupun senang tu kita kena berinfak tuan-tuan. Sebab apa tahu? Sebab Allah Ta'ala ni dia akan tolong kita, dia akan mula tolong kita, dia akan mula bantu kita bila kita start berinfak. Jadi kalau kita nak tunggu kaya baru berinfak, susah. Tahu, kita masa kita susah kita berinfak lah. Sesuailah dengan jumlah yang kita ada. Tu maksud dia. So maknanya tuan-tuan, jangan bagi alasan. Kena pula kalau dengan mak bapak ni tuan-tuan. Dengan mak bapak ni jangan kedekut tuan-tuan. Sebab mak bapak ni kalau kita bagi kadang-kadang dia tak perlu pun. Ada mak bapak yang kaya, pencen banyak, pegawai besar lah, apa semua, pegawai kerajaan, peringkat level tinggi. Jadi walaupun dia tak perlukan daripada kita tu, tapi pemberian kita tu Allah Subhanahu Taala akan tengok keikhlasan kita. Apatah lagi kalau jenis mak ayah yang memerlukan bantuan daripada anak-anak. Kalau mak bapak yang jadi macam tu, kalau tuan-tuan lari dari mereka tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu Allah Taala akan murka dengan tuan-tuan. So dengan mak bapak, dengan saudara mara dekat ni tuan-tuan, mereka ni adalah orang yang perlu kita mengutamakan dalam hal yang berkaitan. Pastikan dia orang ada makanan kat rumah tuan. Kalau dia ada masalah besar, dia ada hutang lah apalah, semua meniaga dia jatuh tu, setakat mana kita boleh tolong, kita tolong lah. Tapi itu bukan kewajipan. Kewajipannya pastikan anak-anak dia ada susu kat rumah. Tanya, saya sekali tanya. Kadang-kadang orang yang ada air muka ni dia tak nak tanya dengan orang tau. Dia malu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pergi tanya ataupun pergi tengok kat rumah dia. Kalau tuan-tuan agak-agak disusah kan dan dia tak nak minta, bagi je. Bagi ke anak dia ke, bagilah RM50 ke 100. Dengan RM50 100 tuan-tuan kalau tengah susah, oh Allahu Akbar, besar tuan-tuan dia punya besar dia punya nilai dia tu. So jangan bagi alasan untuk berinfak. Sikit-sikit pun infak juga. Dan orang-orang kafir Quraisy ni tuan, ataupun orang yang kufur dengan nikmat Allah ni, mereka sangkakan mereka banyak rezeki, mereka banyak duit sebab Allah memuliakan mereka. Tu Allah Taala bagi tahu kita dalam surah yang lain, dalam surah Al-Fajr. Allah Taala kata kalau Allah uji mereka dengan bagi mereka harta yang banyak, mereka kata apa? Allah Taala tu telah memulia Allah akramani, dia kata Allah itu memuliakan aku. Tapi kalau Allah Taala tarik rezeki dia kata Allah Taala telah menghinakan aku. Itu memang perangai orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni. So orang miskin tu dia rasa kerana orang miskin tu tak dapat rezeki macam mereka, kerana Allah telah menghinakan mereka. Sebenarnya dalam ayat tu Allah Taala dalam surah yang saya sebut tadi tu, dalam surah Al-Fajr tu, Allah Taala menyebut bahawasanya itu sebenarnya adalah ujian daripada Allah.
Itu adalah ujian daripada Allah. Maksudnya ujian Allah boleh datang dengan cara memberi mereka banyak rezeki, dan ujian Allah boleh datang dengan cara menyekat rezeki mereka. Jadi orang yang kufur dengan nikmat ni rasa kalau sekiranya mereka tu diberikan harta yang banyak, duit yang banyak contohnya kan, dia rasa Allah Taala telah memuliakan dia. Jadi sebab tu dia kata orang miskin tu, buat apa aku nak tolong dia, Allah Taala dah menghinakan dia. Kalau Allah Taala nak bagikan dia rezeki, Allah Taala bagilah, kenapa pula aku pula sibuk-sibuk nak bagi rezeki kat dia. Tu ingat tadi kita baca ayat kan. So mereka ni merasakan orang miskin itu, mereka miskin, mereka kurang harta kerana Allah Taala telah hinakan mereka dan mereka tak layak diberi rezeki. Dia pun bagilah alasan macam-macam. Orang tu malas lah, itulah, inilah. Tuan-tuan jangan cakap macam tu tuan-tuan. Ramai orang rajin ni tapi Allah Taala sekat rezeki mereka. Tak kira atas sebab apa sekalipun. Sebenarnya Allah Taala nak suruh kita tengok. Allah Taala bukan uji mereka semata-mata, Allah Taala uji kita juga tuan-tuan. Allah Taala nak kita tengok mereka dan sejauh mana kita boleh membantu mereka. Ya tuan-tuan. Lepas tu orang-orang kufur nikmat ni dia merasakan orang-orang yang berinfak ni merupakan orang yang bodoh. Tuan-tuan, ini paling selalu tuan-tuan. Dia merasakan orang yang rajin infak ni merupakan orang yang bodoh. Ya habislah duit dia. Dia punya calculation tu kalau ada 10 bagi 3, mana kita tinggal 7. Sebenarnya tak. Kalau orang Islam punya calculation, kita ada 10, kita bagi 3, ya kita akan ditambah oleh Allah lagi 30. Tu maksud dia. Itu beza calculation orang orientalis yang mengajar orang Islam ni, kan suruh menabung. Bukan tak boleh menabung tu boleh, tak ada masalah. Tapi menabung tu bukan sampai jadi bakhil dan kerikut. Menabung tu tuan-tuan untuk kita simpan pada masa kita memerlukan, yes, itu kena adalah spare sikit kan, itu usaha kita lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, yang lebih penting ialah untuk tabungan tu ialah dengan cara kita memberi rezeki, kita menolong orang, itu sebenarnya tabungan yang sebenar. Kita menabung dengan cara memberi orang lain rezeki, bukan kita menabung dengan cara menyimpan untuk kita sebenarnya. Tuan-tuan, itu berbeza antara orang yang kufur nikmat dengan orang yang syukur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, mereka merasakan bagi orang infak ni ialah perbuatan yang sia-sia. Sebagi dia orang menghabiskan harta tanpa sebab. Yalah, kita infak kat orang, kita bukan dapat apa-apa pun daripada orang tu pada mata pandangan kasar kita kan. Sebenarnya itulah beza antara kalau kita pandang dengan mata hati dan kita pandang dengan mata kasar, tuan-tuan. Allah memuliakan orang yang bersedekah ni tuan-tuan sebenarnya. Allah memuliakan orang yang bersedekah. Selain daripada Allah Ta'ala akan ganti 7 tangkai jadi 1 tangkai, jadi 7 tangkai, jadi bertangkai-tangkai, jadi 700 dan sebagainya tuan-tuan. Itu dari segi apa yang kita bakal dapat. Tapi sebenarnya dari sudut kita ni sendiri, Allah Subhanahu Taala akan memuliakan orang yang suka bersedekah, terutama kepada kerabat-kerabat yang dekat ni tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala, Rasulullah kata orang yang rajin infak ni tuan-tuan, insya-Allah umur dia panjang. Lepas tu orang sayang kat dia kan, orang sayang kat dia dan dia selalu ceria je. Sebab apa tahu? Sebab dia sibuk dengan kesusahan orang lain, dia tolong orang jadi menyebabkan dia tak ada masalah. Selalu macam tu. Tak percaya tuan-tuan try lah, insya-Allah. Ramai yang bercerita macam itulah keadaannya. Okey. Allah sebenarnya tuan-tuan dia memang sengaja memberi kelebihan harta kepada sesetengah orang. Supaya apa? Supaya orang yang diberi kelebihan harta ni dapat menolong orang-orang yang tidak diberi kelebihan dari sudut harta benda. Begitulah Allah Taala seimbangkan bumi dunia ni tuan-tuan. Orang yang bijak dia kena ajarlah orang yang bodoh, tu maksud dia. Jadi Allah Taala bagi dia kebijaksanaan, dia kena ajar ni orang-orang yang tak bijak. Orang yang tak berapa bijak ni kerja dia lah mengajar. Kalau orang kuat apa? Orang kuat dia pertahankan orang yang lemah. Bumi ni dia seimbang tuan-tuan. Dia ada kekuatan, dia tolong orang yang lemah. Orang yang tahu tentang Quran dan hadis, cara dia macam mana? Bimbinglah orang yang jahil tu. Bimbing orang jahil, bagi tahu yang ni salah, yang ni betul, yang ni salah, yang ni betul. Ikut tak nak ikut tu cerita lain, tapi tugas dia ialah untuk bimbing. Sebab tu kelebihan kepada satu pihak, kekurangan pada satu pihak. Jadi kita seimbangkan. Jadi orang yang kekurangan di sini, dia mungkin ada kelebihan di tempat lain, dia pula memberi kelebihan kepada orang lain yang memerlukan. Tuan-tuan. Jadi orang yang berfikiran cerdas ni, dia sebenarnya tugas dia Allah Ta'ala bagi kat atas dunia ni untuk melatih orang-orang yang berfikiran lemah ataupun orang cerdas dibimbing orang yang berfikiran lembab. Itu maksud dia tuan-tuan. So Allah sebenarnya tuan-tuan, kita kena bersyukur dengan Allah Subhanahu Taala. Ini tak ada dekat ayat ini, saya tambah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau sekiranya Allah Subhanahu Taala tu bagi kita kelembutan hati untuk berinfak tuan-tuan, pertama sekali kita ni sebenarnya kita kena syukur dengan Allah Subhanahu Taala. Kalau Allah Taala tak permudahkan kita untuk berinfak, kita akan jadi dengan orang yang kufur dengan nikmat.
Jadi yang melembutkan hati kita untuk menjalankan infak ni ialah Allah. Kita nombor satu sekali kena bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, kamu mudahkan aku untuk berinfak. Tuan-tuan, itu kalau orang yang rajin infak ni bersyukur kerana Allah yang menanamkan keyakinan pada dia tentang balasan baik kepada orang yang bersedekah itu. Orang yang rajin beramal puasa pun sama tuan-tuan. Dia kena syukur dengan Allah Ta'ala. Jangan action sangat tuan-tuan. Sebab yang bagi dia kemudahan untuk dia melaksanakan puasa sunat ke apa kan, sebenarnya tak lain tak bukan ialah Allah. Perkara pertama ialah dia kena syukur dengan Allah. Ya Allah, terima kasih sebab pemudahkan aku untuk menjalankan puasa tuan-tuan. Cuba bayang kalau Allah Ta'ala tak mudahkan kita. Kita jadi jenis orang malas puasa lah. Bulan Ramadan pun tak puasa, betul tak? Jadi kita kena bersyukur tuan-tuan. So dalam konteks rezeki tadi tu yang saya nak tuan-tuan balik ke sana balik. Kalau kita ni rajin berinfak, nombor satu sekali bukan seronok dengan infak yang kita bagi tau. Kita kena syukur dengan Allah Ta'ala. Seronok Allah Ta'ala tu memudahkan kita untuk berinfak. Itu nombor satu sekali. Pada orang yang rajin berinfak tuan-tuan. So yang kalau macam contohnya orang yang rajin solat malam pun sama tuan-tuan. Orang yang rajin solat malam ni jangan suka sangat dengan kerajinan dia tu. Nombor satu sekali dia kena syukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab ringankan dia untuk bangun malam. Tuan-tuan. Dan saya sebut tadi sama ada orang berpuasa ke, orang berinfak ke, orang rajin solat malam ke, orang rajin beramal ibadat tolong orang ke tuan-tuan. Nombor satu sekali tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan kalau Allah tak mudahkan dia untuk laksanakan perkara tersebut, dia akan jadi orang yang diceritakan dekat dalam ayat tu tuan-tuan. Dia akan cari 1001 alasan untuk tidak berpuasa. Dia akan cari 1001 alasan untuk tidak berinfak. Dia akan cari 1001 alasan untuk tidak bangun solat malam. Dia akan cari 1001 alasan untuk tidak menolong orang lain. Betul tak? Jadi perkara pertama yang kita kena buat ialah syukur dengan Allah sebab Allah memudahkan kita untuk menolong orang lain ataupun untuk melaksanakan puasa sunat atau untuk melaksanakan solat malam. Tuan-tuan, syukur kepada Allah nombor satu sekali. Itu untuk orang yang dah rajin beramal. Tuan-tuan. So pastikan tuan-tuan tidak termasuk dalam golongan ni. Golongan yang sentiasa memberi alasan. Dan kadang-kadang alasan tu tak masuk di akal pun kan. Okey, jom kita tengok apa yang kita boleh ambil dari sudut teknikal dalam konteks ayat ni tuan-tuan ya. Baik, kita tengok rangkaian yang pertama dulu. Kita tengok setakat mana kita boleh selesaikan ayat ni. Kalimah yang pertama wa tuan-tuan. Kalimah yang pertama ialah kalimah wa. Tuan-tuan tahu kan wa ada banyak jenis. Wa ni wa apa? Wa ni wa ataf, wa penyambung cerita Iza maknanya apabila tuan-tuan Ini merupakan kalimat isim. Tapi dia termasuk dalam kelompok isim yang ada gelaran dan fungsi tau. Gelaran dia apa? Ni iza ni. Dia merupakan isim zaraf. Nanti kita tengok. Ni diagram yang kedua. Kalau tuan-tuan buka diagram yang kedua. Ya, sebentar ya. Diagram yang kedua ni kalau tuan-tuan buka, dia termasuk isim kan ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. So iza tu dia termasuk dalam isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, apa gelaran dia tuan-tuan? Gelarannya ialah isim ruang ataupun isim zaraf. Ya, so isim zaraf ni ada dua jenis tuan-tuan. Satu isim zaraf ataupun isim ruang masa, satu lagi isim ruang tempat. Kalau isim ruang masa ni macam itulah, apabila ataupun idza ataupun id ketika, ba'da maknanya selepas, lama ketika. Ni semua adalah isim-isim ruang, isim-isim ruang tapi kita panggil di ruang masa lah. Kalau isim ruang tempat, kalau orang Arab sebut isim ruang makan, isim zaraf makan. Di antara, di sisi, di tepi, di belakang, itu semua isim ruang juga tapi isim ruang tempat. Idza ni dia termasuk dalam kelompok isim ruang, dia termasuk dalam kelompok isim ruang masa tuan-tuan. Isim zaraf zaman kita panggil. Qila, ia telah dikatakan. Ni sekali lagi kita jumpa fa'il yang majhul. Bila ada di macam ni maknanya bukan ganti nama diri ia ni yang buat kerja berkata tau. Ia ni, dia ni sebenarnya ada orang lain kata ke dia. Itu maksud dia. Apabila dikatakan, apabila ia telah dikatakan, maknanya ada orang lain yang berkata kepada ia ni. Ini fa'il madhi majhul lah kita panggil Ganti nama diri dekat dalam ni ialah ia. Tuan-tuan So ada tak maf'ulun bih? Qala, qila, berkata ni tidak ada maf'ulun bih tuan-tuan Kemudian ia ni rujuk pada siapa? Kita boleh kata ia ni rujuk kepada orang kafir Quraisy lah tuan-tuan Lahum, la bagi hum mereka La bagi hum maknanya mereka. La ni haraf jar, hum ni maksud mereka. Dalam konteks ayat ni turun dulu. Hum ni dirujuk kepada orang-orang kafir Quraisy. Ini merupakan kalimat isim tuan-tuan Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi juga. Tengok sini diagram yang kedua. Dia termasuk isim juga. So masih lagi isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelarannya ialah isim dhamir ataupun isim ganti nama diri. Kan ada hum kat sini. Ya, okey. Kemudian ini tadi anfiqu, ni fa'il tuan-tuan, ni fa'il amar.
Anfiqu, infaklah oleh kamu. Ini merupakan kalimat fi'il, iaitu fi'il amar. Ini kita belajar pada peringkat pertama pun kita dah start belajar. Kita kata fi'il ada 3 jenis. Ni fi'il ni, perbuatan ni. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja tuan-tuan. Sama ada kalimat isim, fi'il ataupun haraf. Nama, perbuatan, sendi. Anfiqu tu termasuk dalam kelompok kalimat fi'il tuan-tuan. So fi'il ada 3 jenis. Fi'il yang sedang berlaku, yang telah berlaku, dan fi'il menyuruh, perbuatan menyuruh. So anfiqu ni tuan-tuan, dia ialah fi'il menyuruh. Tuan-tuan boleh tahu dari sudut terjemahan tuan-tuan. Anfiqu, infaklah oleh kamu, duduklah oleh kamu, pergilah oleh kamu, makanlah oleh kamu. Itu semua adalah kalimat fi'il amar, fi'il menyuruh. So kalau tuan-tuan jumpa fi'il, perkara pertama tuan-tuan mesti kena tengok ganti nama diri dekat dalam tu apa. So ni kamulah ganti nama diri dekat dalam ni kan. So kita kena tengok yang kedua, kamu tu rujuk pada siapa? Rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy dalam konteks ayat ni semasa turun ni dululah. So ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada maf'ulun bih di sini. Apa dia maf'ulun bih? Nanti kita jelaskanlah dalam pertemuan kita yang akan datang, sebab selalu kita sentuh perkara tersebut. Nanti kita sentuh lagi. Mimma, min maknanya dia ada 2 kalimat mimma ni tuan-tuan tahu. Dia min dan ma. Tengok sini Dia mimma ni kalimat pertama ialah min nun mim nun min maknanya dari. Kemudian kalimat yang kedua ialah ma. Jadi nun mati, min nun kan, nun, min nun kalimat kedua, huruf kedua nun, kemudian jumpa dengan mim. Kan? Mim nun, mim alif, betul tak? Jadi tengah-tengah tu kan nun dengan mim kan? Mim nun dengan mim alif kan? Jadi nun dengan mim tu duduk sebelah. Jadi nun kalau berjumpa dengan mim kan bunyi dia dia jadi mim. Nun tu hilang tau, terus menjadi macam mim. Mim. Dia sebenarnya ada 2 kalimat, min dan ma. Sebab tu cara untuk jelaskan kepada student kita, kalau tuan-tuan ada kamus Al-Furqan ataupun tuan-tuan dah download kamus tu, tuan-tuan tengok ayat ni, kita pisahkan dia dengan warna tuan-tuan. Tengok ada 2 warna. Nampak? Ada 2 warna. Satu merah, satu hitam. Maknanya nak tunjukkan ni ada 2 warna. Kalimat min maknanya dari, ma maknanya apa yang. Tu maksud dia. So min tu ialah kalimat haraf, dia merupakan haraf jar. Kalau ma dia merupakan kalimat isim. Dia ialah isim yang mewakili. Cuma kalau dia dalam isim yang mewakili, kita kena tahu dia mewakili apa. Ni saya nak tanya tuan-tuan. Dalam konteks saya ni dia mewakili apa? Okey, dengar dulu. Apabila dikatakan kepada mereka, infaklah oleh kamu dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu. Apa yang ni dia mewakili apa dalam konteks saya ni? Cuba tuan tengok. Cuba jawab tuan. Berinfaklah oleh kamu dari apa yang Allah telah beri kepada kamu. Apa yang tu rujuk pada apa? Tuan boleh jawab tak? Dalam konteks ayat ni masa turun dulu lah. Dalam konteks ayat ni masa turun dulu, apa dia? Kurma lah, apa tu? Dinar lah, dirham lah, kambing lah, unta lah. Betul tak? Infaklah oleh kamu dari apa yang Allah telah beri rezeki kepada kamu. Apa yang Allah telah beri rezeki kepada kamu? Mereka dapat rezeki dari sudut apa? Dari sudut mungkin kurma ke, gandum ke, roti ke, apa tak kira kan? Jadi ma tu mewakili rezeki yang Allah Taala beri kepada mereka. Kalau tuan-tuan nak rinci kan sebutlah apa dia, roti ke, kurma ke apa tu maksud dia. Jadi sebab tu kita panggil ma tu dia merupakan isim, tapi dia ialah isim mewakili. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam diagram yang kedua, tuan-tuan boleh tengok sama juga macam tadi juga. Diagram yang kedua, peringkat yang kedua, dia ma tu merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia bukan isim biasa. So apa gelaran dia? Gelaran dia ialah isim mewakili. Nampak nombor 2 ni, isim mausul. Dia kadang-kadang tuan-tuan jumpa kalimat allazi, isim mausul juga. Allazina pun isim mausul juga. Ma pun isim mausul juga. Cuma ma ni dia tidak mewakili orang, tapi dia mewakili selain dari orang. Allazi dengan allazina ni dia mewakili orang. Biasanya gitu. So ma ni dia mewakili sesuatu yang bukan orang. Sebab tu kita cari tadi, kita tengok ma tu mewakili roti lah, kurma lah. Dia mewakili sesuatu yang bukan orang. Itu maksud dia. Tuan-tuan Okey. Kemudian Nabi Damai ni isim razaqakumullah. Razaqa ia telah memberi rezeki. Ini adalah kalimat fi'il, iaitu fi'il madhi. Sebab ada telah. So kalau tuan-tuan jumpa fi'il, perkara pertama tuan-tuan kena tengok apa ganti nama diri dekat dalam fi'il tersebut. Kita jawab ia lah ustaz ni, dia ataupun ia atau nya semua sama tuan. So ia, inilah ganti nama diri yang terdapat dalam fi'il razaqa ini. Jadi soalan kedua, ia ni rujuk pada siapa? Ni kalau tuan-tuan pergi diagram yang kedua juga, ini kita selalu bahas kan, kita jumpa isim kan. Bila kita jumpa fi'il pula, ni yang kita punya kerja. Yang pertama apa ganti nama diri dekat dalam tu? Ialah ia telah memberi rezeki. Kemudian ia terujuk pada siapa? Ia terujuk pada Allah lah. Kemudian tengok ada tak maf'ulun bih tuan-tuan. Maknanya kepada siapa rezeki itu diberikan ataupun yang kena buatlah kita panggil. Kalau ia telah memberi rezeki, siapa yang dapat rezeki? Jadi dalam konteks saya ini tuan-tuan, tuan-tuan tengok Razaqa ni kalimat fi'il,
Jadi jumpa kalimat fa'il, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Dia, Ustaz. Nampak? Okey, dia tu rujuk pada siapa? Dia tu rujuk kepada Allah, Ustaz. Allah ni merupakan pelaku kepada perbuatan memberi rezeki tu. Jadi ia ni dirujuk pada Allah. Kejap lagi kita bahaskan tentang kalimah Allah ni, nanti tuan-tuan akan nampak kenapa kalimah Allah ni dibaca dengan Allahu. Okey, soalan ketiga, ada atau tidak maf'ulun bih yang mendapat rezeki? Jawapannya ada. Siapa dia? Kum, kamu. Sebab dalam kaedah kita, dalam kaedah Al-Furqan, apa kaedah pun sama juga, cuma cara penjelasan mereka tu yang agak beza. Kalau ada fa'il, kalimat perbuatan, tiba-tiba ada ganti nama diri melekat dengan kalimat fa'il tersebut. Kum ni kan ganti nama diri, kamu, aku, dia, mereka, saya, awak tu semua ganti nama diri kan. Jadi ada ganti nama diri melekat dengan kalimat perbuatan itu, secara automatik tuan-tuan, ganti nama diri ini menjadi maf'ulun bih yang kena buat. Jadi kalau perbuatannya dia telah memberi rezeki, siapa yang diberi? Siapa yang mendapat rezeki tersebut? Kum lah. Ni kita panggil maf'ulun bih. Cuma ini merupakan kalimat lain lah. Ni dua kalimat yang berbeza. Tuan, kum ni merupakan kalimat isim. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ganti nama diri. Cuma tuan-tuan kena tahu, dia ganti nama diri kepada siapa? Dia ganti nama diri kepada orang kafir Quraisy. Dalam konteks ayat ini semasa ayat ini turun dulu. Okey, sekarang ni tuan-tuan pergi pada kalimah Allah. Ini merupakan kalimat isim. Kalimah Allah ni lah merupakan kalimat isim. Bukan isim yang ada gelaran dan fungsi. Kita panggil dia sebagai isim biasa dalam konteks pengajian kita, tuan-tuan. So tuan-tuan tadi dah jumpa banyak isim yang ada gelaran dan fungsi kan. Kita jumpa isim ganti nama diri lah, isim mausul, isim mewakili lah, isim zaraf lah tadi kita jumpa kan. Okey, itu isim yang ada gelaran dan fungsi. Jenis isim yang kedua ialah isim biasa. Ini kita bahas panjang pada peringkat ketiga. Tapi tuan-tuan tengok apa kriteria isim yang ada gelaran dan fungsi dan isim biasa ni? Okey. Isim yang ada gelaran dan fungsi ni tuan-tuan tak boleh ubah sebutan dia. Allazi lah. Allazina lah. Tuan-tuan jangan ubah-ubah. Ma lah, tak boleh ubah baris hujung dia. Sedangkan kalau isim biasa ni, dia jenis kalimat isim yang tuan-tuan boleh ubah-ubahkan baris hujung dia. Tu isim biasa. Contohnya Allahi, Allaha, Allahu. Kan tuan-tuan boleh jumpa ketiga-tiga tu di tempat yang berbeza lah. Allahi, kadang Allaha, kadang Allahu. Al-masjidu, masjidah, masjidi. Al-kitabu, kitabah, kitabi. Tuan-tuan boleh tengok baris hujung dia berubah. Itu kita panggil dia isim biasa. Jadi kenapa kitabu, Ustaz? Kenapa kitabah? Itu kita belajar dengan detail pada peringkat kita yang ketiga. Tapi itu yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan sekarang. Okey, sekarang ni tuan-tuan tengok kalimah Allah tu di baris depan. So kalimah yang mulia, kalimah Allah ini di berbaris depan, tuan-tuan. Betul tak? Okey, sekarang ni kita nak bahas kenapa kalimah Allah ni berbaris depan. Okey, yang pertama kalimah Allah ni kalimat isim. Itu pelajaran kita peringkat pertama. So mana tanda teknikal nahu yang menunjukkan kalimah ni, kalimah yang mulia ni kalimat isim? Ada alif lam di pangkal kalimat. Tu tuan-tuan belajar pada peringkat yang pertama. Okey, pada peringkat yang kedua, kalimah Allah ni ditanya ini kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi dalam pengajian kita ke ataupun kita panggil dia sebagai isim biasa? Kita panggil dia isim biasa. Sebab apa? Sebab baris ujung dia boleh diubah. Dalam ayat lain tuan-tuan jumpa Allah, dalam ayat lain pula tuan-tuan jumpa Allahi, tapi di sini dibaca Allahu. Okey, sekarang ni kita nak tahu kenapa kalimah Allah ni di berbaris depan. Kenapa kita baca dia Allahu? Baru kita pergi peringkat yang ketiga. Ini tuan-tuan peringkat yang terakhir. Okey, saya jelaskan isim ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi. Pada peringkat ketiga tuan-tuan, kita tak panggil dia isim yang ada gelaran dan fungsi tau. Kita panggil dia isim mabdi, isim yang kebal. Sebab tak boleh ubah. Dia kebal rupa dia kan. Tapi kalau isim yang biasa kita panggil dia isim mu'rab. Mu'rab makna apa? Boleh ubah baris. Nampak ni? Boleh ubah baris. Boleh ubah baris ujung. Okey, sekarang ni maknanya dia boleh berubah kepada tiga jenis perubahan. Sebab tu kat bawah ni ada tiga kotak. Jadi kalau kalimah Allah, kita ambil kalimah Allah tadi kan, kita boleh baca dengan Allahu baris depan. Kita boleh baca dengan Allaha baris atas. Kita boleh baca dengan Allahi baris bawah. Maknanya kalau dia sedang berbaris depan, kita panggil dalam ilmu nahwu ni teknikal, kita panggil dia sedang berpangkat marfu'. Macam mana kita kata dia berpangkat marfu'? Sebab ujung dia baris depan. Ini tanda yang menunjukkan dia berpangkat marfu'. Macam apa tahu? Macam tuan-tuan tengok polis Polis tu dia pangkat dia sarjan kan, sarjan. Jadi pangkat dia sarjan. Sarjan kan? Okey, apa tanda yang menunjukkan dia berpangkat sarjan? 3 calit. Kalau kita kata dia ni sedang berpangkat korporal, Ustaz, apa tanda yang menunjukkan dia sedang berpangkat korporal? Dia ada 2 calit. Jadi calit tu sebenarnya baris lah. Sarjan ataupun korporal tu itu nama pangkat dia. Tu maksud dia, tuan-tuan. Alright, tengok lagi sekali tuan-tuan Kalimah Allah tu kita baca dia Allahu ke tadi, Allaha ke Allahi? Allahu. Betul tak? Jadi tanda yang menunjukkan kalimah Allah itu sedang berpangkat marfu' ialah hu baris depan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan dah tahu. Dia ada 3 tanda tau, 3 tanda marfu'. Kadang-kadang pakai baris depan, kadang pakai waw, kadang-kadang pakai alif. Ini masalah lain lah. Waw dan alif ni masalah lain. Nanti kita jelaskan Tapi kalimah Allah tu selalunya dia pakai tanda yang standard. Ujung dia pakai baris depan. Okey, penyebab pula.
Apa penyebab pula kita nak baca Allahu dekat dalam kalimat tu? Jawapannya kerana dia merupakan pelaku kepada perbuatan memberi razaqah tu. Tengok saya tunjuk tu ni. Kan kita jumpa dalam rangkap ni razaqakumullah kan. Kita jumpa fa'il. So siapa pelaku kepada perbuatan razaqah ni? Siapa yang buat kerja memberi rezeki ni? Ia ni kan. Ia ni rujuk pada siapa? Dalam rangkap ni ditulis ia tu rujuk kepada Allah. Jadi kalau si pelaku tuan-tuan, dia memang layak untuk dapat baris depan dalam rangkap itu. Nanti saya bawa balik tuan-tuan. Kalimah Allah itu dia mendapat pangkat marfu' kerana dia bukan subjek, dia bukan khabar, dia bukan subjek kana, dia bukan khabar ina. Sebaliknya, dia masuk dalam kategori yang kelima ni. Dia merupakan pelaku kepada perbuatan. Dia merupakan pelaku kepada perbuatan razaqah itu. Sebab itulah kalimah yang mulia ini tuan-tuan. Dalam ayat ini, dalam rangkap ini kita baca Allahu. Kita tak baca Allaha ataupun kita tak baca Allahi. Tuan-tuan faham ke tidak? Faham ke tidak? Mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham dengan mudah ya. So tuan-tuan yang nak belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan boleh pergi ke 0195119000. Tuan-tuan type saya berminat. Nanti belajar kita akan ajar dari awal sampai tuan-tuan faham insya-Allah. Tak susah, bahasa Arab ni mudah saja. So ada nombor yang kita sediakan di situ, tuan-tuan boleh tengok dan tuan-tuan boleh join kelas kita. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita akan berjumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.